Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini insyaAllah kita akan sambung tajuk seterusnya, iaitu tajuk persamaan perakaunan. Okay, satu-satunya tajuk dari tingkatan 4 yang akan masuk sampai ke trial pun dia biasa keluar, SPM pun dia biasa keluar tajuk yang tempat, iaitu tajuk persamaan perakaunan. Okey, dalam mempelajari tajuk ini, pelajar ataupun murid menulis rumus, boleh menulis rumus persamaan perakaunan tanpa hasil dan belanja. Rumus dia yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini, iaitu persamaan perakaunan tanpa hasil dan belanja, iaitu persamaan perakaunan yang asas menyatakan hubungan antara aset, liability dan equity pemilik. Maksudnya kalau tak diberi hasil dan belanja, ini persamaannya, iaitu aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Itu kalau tiada hasil dan belanja. So apa persamaan perakaunan yang pertama yang mesti kita ingat, iaitu aset sama dengan liability tambah equity pemilik tanpa hasil dan belanja. Okey, jika diberi pula persamaan perakaunan dengan hasil dan belanja, ada hasil dan ada belanja. Equity pemilik terdiri daripada modal dan untung bersih. Equity pemilik terdiri daripada modal dan untung bersih. Maka persamaannya ialah aset sama dengan liability tambah modal tambah untung atau tolak rugi bersih. Apa itu equity pemilik? Equity pemilik ini dicerakingkan kepada modal dan juga untung bersih dan diletakkan di bahagian kanan persamaan. Maksudnya, sebelum ni hanya ada aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Tapi bila ada hasil dan belanja, dia akan pecahkan. Aset sama dengan liability tambah modal tambah untung bersih ataupun tolak untung bersih. Apa itu untung bersih? Untung bersih merupakan lebihan hasil daripada belanja. Maksudnya hasil kita melebihi belanja kita. So kita akan mendapat untung. Apa itu rugi bersih? Rugi bersih ialah lebihan belanja daripada hasil. Belanja lebih daripada hasil, banyak daripada hasil. Maknanya kita akan mengalami kerugian. Okey, ini dia antara soalan-soalan yang biasa keluar, iaitu kesan kepada urus niaga. Jika ada ayat yang mengatakan urus niaga yang pertama ni, beli barang niaga 500 dengan tunai. Beli barang niaga 500 dengan tunai. Okey, yang pertama kita kena gariskan. Okey, yang pertama bila kita beli. Okey, apabila kita beli, apabila kita beli dengan duit tunai. Macam awak lah, bila kita beli duit tunai, duit tunai awak bayar, awak keluarkan. So apa jadi pada duit tunai? Bertambah ke berkurang? Ya, betul, berkurang. Jadi tolak tunai. Tolak tu tunai berkurang. Beli barang niaga, gariskan perkataan barang niaga. Bila kita panggil barang niaga, ia adalah inventory. Bila kita beli, apa jadi pada inventory? Mesti bertambah. Sebab kita makin kita banyak beli, makin bertambahlah inventory kita. So kesan dia, inventory bertambah, tunai berkurang. Inventory bertambah, tunai berkurang. Jadi apa jadi pada kesan aset? Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. So sekarang ni beli, kesan dia pada inventory. Inventory aset. Aset kita bertambah, tunai juga berkurang sebab kita beli dengan duit tu tunai. Jadi aset kita bertambah dan berkurang, jadi kosong. Betul tak? Ada tambah, ada kurang. Maksudnya di sini aset kita bertambah dan masa yang sama aset kita pun berkurang. Okey, ayat yang kedua. Ayat yang kedua, beli barang niaga 1,200 dengan cek. Bila dia sebut cek, ia berkenaan duit dekat bank. Ingat bila menggunakan cek, bila sebut cek je, dia berkenaan duit dekat bank. Jadi bila beli, kita beli guna duit dekat bank. Apa jadi pada bank kita?
berkurang. Bila kita beli barang niaga, ingat saya kata barang niaga adalah inventory. Okey, bila kita beli maknanya inventory kita bertambah. Bertambah sebanyak 1,200, berkurang duit kita dekat bank sebanyak 1,200. Sebab apa berkurang? Sebab kita guna cek. Bila kita guna cek, apa jadi pada duit dekat bank kita? Berkurang. Okey, seterusnya ini yang apabila ada melibatkan urus niaga yang ketiga. Apa cerita dia? Cerita dia, beli barang niaga 2,400 secara kredit. Ada perkataan secara kredit. Tadi kita dengar secara tunai. Kita dengar beli dengan cek. Betul tak? So sekarang ada juga kita beli secara kredit. Beli secara kredit maksudnya beli secara hutang. Beli secara hutang. Kita beli tapi tak bayar lagi. Kita berhutang dengan orang. Okey? Bila kita berhutang dengan orang itu yang memberi hutang pada kita, kita panggil akaun belum bayar. Maksudnya, bila kita ada urus niaga, beli, lepas tu ada perkataan secara kredit. Okey? Bulatkan perkataan beli, bulatkan perkataan secara kredit. Maksud dia akan wujud akaun belum bayar. Kita beli tapi tak bayar lagi secara hutang. Okey? Jadi, bila kita beli secara hutang, akaun belum bayar kita adalah liability. Okey, bila kita beli barang niaga 2,400 secara kredit, secara hutang. Maknanya akaun belum bayar kita bertambah. Kenapa? Sebab kita berhutang dengan dia. Hutang kita dengan dia bertambah. Beli barang niaga. Tak macam tadi juga. Barang niaga adalah inventory. Bila kita beli, apa jadi pada inventory? Bertambah. Kohor beli, kohor banyak. Kohor beli, kohor banyak. Betul tak? Okey. Beza dia secara kredit. Bila secara kredit, kesan dia kepada akaun belum bayar. Akaun belum bayar kita bertambah. Sebab apa? Sebab kita berhutang dengan orang itu 2,400. Jadi, dalam suasana perniagaan hari ini, mungkin orang itu beli secara wang tunai. Mungkin orang itu akan beli secara menggunakan cek. Ataupun yang ketiga, beli secara hutang. 3 cara. Okey. Sama juga dengan jual. Okey, sama juga dengan jual. Ada orang jual secara tunai. Ada jual menggunakan cek. Ada yang kita jual dan kita jual secara hutang ataupun kredit. Okey, boleh terima? So sekarang ni yang keempat, apa dia kata? Jual barang niaga berkos 400. Okey, berkos 400 dan tunai 480 diterima. Jual barang. Kita jual barang tu yang mana yang pernah kita beli dengan harga 400, kita jual dengan 480. Nampak? Berkos maksudnya kita pernah beli benda tu. Okey, berkos maksudnya kita pernah beli dengan harga 400. Lepas tu kita jual pada orang sebanyak 480 secara tunai. Kita dah dapat untung, betul, RM80. Contohlah, saya beli buku ni, harga dia RM40, kan? Bila saya beli harga ni RM40, maknanya ini harga kos dia. Saya jual dengan harga RM48. Jadi saya dah untung RM8. Itu cerita dia. So sekarang ni inventory kita ataupun stok kita akan berkurang dengan harga kos. Kan? Berkurang dengan harga kos. So bila kita jual, apa jadi inventory kita? Apa jadi pada barang niaga kita bila kita jual? Berkurang dengan harga kos 400. Okey? Lepas tu bila kita jual dan kita terima tunai. So kita terima tunai sebanyak, betul, 480. Apa jadi pada tunai? Bertambah. Sebab bila kita jual, mesti orang bayar. Bila orang bayar, duit tunai kita akan bertambah. Sebanyak mana? 480. So 80 tu kita panggil apa? Ia sebagai untung. Jadi untung kita bertambah 80. Ataupun kita boleh letak dekat modal. Sebab modal akan bertambah sebab adanya untung. Boleh? Jadi untung RM80. Okey. So sekarang
jelas. Okey, yang pertama kita tahu inventory akan berkurang dengan harga kos. Lepas tu kita akan terima tunai dengan harga yang sebanyak orang bayar. Yang ketiga, kita akan catat sebagai untung bersih. Untung bersih kesan dia kepada modal. Okey. Next. Okey, jual barang niaga. Jual barang niaga berkos 900 dan cek 990 diterima. Lagi, bila kita jual, apa jadi pada barang niaga? Barang niaga kita, inventory kita akan berkurang pada harga kos. So, pada harga 900 dia akan berkurang. Lepas tu, dia akan terima cek. Bila sebut cek, kesan dia dekat mana? Betul, dekat bank. Jadi, bank kita, bila kita terima cek, apa jadi pada duit dekat bank? Akan bertambah. Okey, jadi bila harga kos 900, terima pula cek 990. So 90 itu apa? Ya, untung bertambah sebanyak 90. Itu cara nak jawab soalan ni. Kita kena faham setiap urus niaga tu apa kesan dia pada inventory, apa kesan pada duit dekat bank, apa kesan kepada untung kita. Kesan dia mesti ada. Sebab kita akan ada satu persamaan perakaunan. Okey. Next. Sama juga. Jual barang niaga 760 dan tunai 850 diterima. Tunai dibankkan. Okey. Dia terima duit tunai, tapi akhirnya tunai itu dia masuk ke dalam bank. So sekarang ni nak terima tunai ke nak tulis bank? Kita kira tulis bank sebab akhirnya duit tu duduk kat mana? Okey. Kita masuk ke dalam bank. Okey, yang pertama, jual barang niaga. Bulatkan perkataan jual. Okey, bila kita jual, apa jadi pada duit? Bertambah. Masalah sekarang, bila kita jual barang niaga, apa jadi pada inventory? Inventory akan berkurang sebab kita jual. Makin kurang lah inventory kita. Barang niaga kita makin kurang. Dan dia berkurang dengan harga, ya betul, harga kos, iaitu 760. Okey, bank akan bertambah sebanyak 850 lah sebab kita terima wang tunai sebanyak 850, kemudian kita masukkan ke dalam bank. Okay. So, kita dapat untung ke rugi? Untung sebanyak 90. Jadi, untung bersih bertambah. Okey. Seterusnya ialah ayat urus niaga seterusnya, mengambil tunai di tangan 200 untuk kegunaan peribadi. Bila dia ambil tunai, apa jadi pada wang tunai? Betul, berkurang. Jadi tunai berkurang sebanyak 200. Okey, ingat, mengambil tunai, bila dia ambil tunai, terus tunai berkurang 200 untuk kegunaan peribadi. Apa maksud kegunaan peribadi? Maksud dia ambilan. Okey, kena ingat ambilan. Bila dia kata mengambil, tak kira lah dia ambil barang niaga ke, dia ambil tunai ke, tapi untuk, bukan perkataan mengambil tu menyebabkan ambilan. Salah. Kita kena tengok lepas untuk. Untuk apa? Kalau untuk kegunaan peribadi, untuk anak-anak, untuk keluarganya, ia adalah ambilan. Ambilan mengurangkan modal. Gana-gana cikgu ulang lagi sekali. Okey. Bila ayat mengambil tunai, okey, mengambil tunai untuk kegunaan peribadi. Perkataan untuk kegunaan peribadi itu memberi maksud ambilan. Apa itu ambilan? Mengambil tunai, barang niaga atau sebarang barang apa pun daripada perniagaan untuk kegunaan peribadi, kita panggil ambilan. Ambilan mengurangkan modal. Jadi modal berkurang. Biasalah toke-toke kan. Kita kalau best lah dia toke perabot, nak perabot ambil je dari kedai. Betul, sebab dia tak payah bayar apa-apa. Tapi kita rekod dia sebagai ambilan. Dia bayar menggunakan modal yang dia laburkan. Jadi kalau dia keluarkan modal awal tahun dulu 10,000, akhir tahun dia tak akan boleh lagi 10,000 sebab dia ada buat ambilan. Modal dia akan kita kurangkan sebab dia pernah mengambil tunai, dia pernah mengambil barang yang dia nak niaga, inventory dia untuk kegunaan peribadi.
Jadi modal dia mungkin jadi 9,000 je ke atau 8,000 je ke. Kalau tu akan tanya, buat apa kau kurang modal? Itu kan bos ada ambil wang tunai. So itu adalah ambilan. Ambilan mengurangkan modal. Okey, so modal dia akan berkurang sebanyak 200. Boleh terima? Okey, alhamdulillah. Next, kita pun tengoklah kalau ada ulus niaga ayat gini. Membayar gaji 920 dengan cek. Dia sebut cek kan. Saya khabar dah tadi, bila dia sebut cek, dia kesan kepada wang kita dekat bank. Kesan dia pada bank. Bila bayar, apa jadi duit dekat bank? Bertambah ke berkurang? Betul, bank akan berkurang sebanyak 920. Sebab apa? Membayar gaji. Bulatkan perkataan gaji ni, dia adalah belanja. Ingat, belanja mengurangkan untung. Belanja mengurangkan untung ataupun belanja mengurangkan modal. Okey, so modal atau untung pun berkurang sebanyak 920. Okey, next. Okey, 9 membayar cek. Bila sebut cek, bulatkan cek, ni mesti kesan daripada bank. Bila bayar cek, bayar. Bila bayar, duit akan keluar. Apa jadi pada duit dekat bank? Berkurang. Yes. Membayar cek 4,000 kepada akaun belum bayar untuk menjelaskan hutang 4,200. Macam mana tu? Dia bayar berapa sebenarnya? 4,000 ke 4,200? Baca ayat molek. Membayar cek 4,000. Maksudnya dia keluarkan duit hanya 4,000 sahaja kepada akaun belum bayar. Siapa akaun belum bayar? Akaun yang kita berhutang dengannya ataupun akaun yang belum kita bayar duit dia. Okey. Ia adalah liability ya. Kepada akaun belum bayar untuk menjelaskan hutang 4,200. Maknanya hutang asal kita 4,200. Tapi kita hanya bayar 4,000. Sebab apa? So 200 tu apa? 200 itu adalah diskaun diterima. Ada perkataan diterima, diskaun diterima, maksud dia adalah hasil. Okey, bila sebarang benda yang diterima, sewa diterima ke, komisen diterima, diskaun diterima, semua itu adalah hasil. So diskaun diterima, macam mana kita tahu diskaun diterima, cikgu? Yalah, sebab dia khabar membayar cek 4,000 kepada akaun belum bayar untuk menjelaskan hutang 4,200. Mana 200 tu? Rupanya dia bagi kita diskaun. Maksudnya kita menerima diskaun. Ginilah. Hutang awak ada 4,200 okay, bayar 4,000 dah lah. 200 tu saya sebagai diskaun. So kita dah menerima diskaun. Bila kita menerima diskaun, ia adalah hasil. So apa jadi pada duit dekat bank? Berkurang sebanyak mana? 4,000 sahaja. Sebab cek yang dia keluarkan hanya 4,000. Akaun belum bayar, hutang asal kita dengan dia berapa? 4,200. 4,200 hutang asal kita kena tulis. Kalau tidak, kalau kita tulis 4,000, kita akan berhutang lagi 200. Salah. Okey? Cek yang dibayar aset berkenaan berkurang. Salah ni. Betul kan ya? Bukan 4,200 ni. 4,000 sahaja. Sebab cek yang dia keluarkan 4,000. Maknanya 200 lagi tu apa? Hasil. Hasil menambahkan untung. Belanja mengurangkan untung. Hasil menambahkan untung. Belanja mengurangkan untung ataupun modal. Okey? So kita menerima hasil tadi kan, diskaun diterima 200. So ia akan menambahkan untung. Okey, yang ke-10. Memindahkan tunai di tangan 2,100 ke dalam bank. Memindahkan tunai di tangan ni mana cikgu? Okey. Dalam kedai kita berniaga kan. Kita berniaga. Dalam laci kaunter pembayaran tu, dalam kedai kita tu, duit banyak sangat ni. Sampai dah nak tutup dah laci. So kita nak bagi mana duit tu? Masuk ke dalam bank. Inilah ayat dia. Memindahkan tunai yang ada di kedai ni masuk ke dalam bank. Bukan bank orang lain, bank perniagaan. So apa jadi pada duit dekat bank? Mesti bertambah. So bertambah bank 2,100. Duit tunai kita yang tadi tu berkurang lah.
Sebab gimana? Masukkan dalam bank. So, tolak tunai. Tunai berkurang 2,100. Bank bertambah 2,100. Okey. Next. Tadi, kisah dia duit dalam kedai banyak. Nak buat gimana? Masuk dalam bank. Okey, itu kisah dia. Sekarang ni, yang ke-11. Mengeluarkan tunai di bank 2,000 untuk kegunaan kedai. Terbalik pula. Tiba-tiba dalam kedai ni tak ada duit dah nak balik ke orang. Kosong laci. Tak laku mana kan hari ni. Rasa tak ada duit hari ni dalam laci kedai. Nak macam mana? So, keluarkan duit dari bank untuk kita jadikan dia duit dalam kedai. So, apa jadi pada duit dekat bank bila kita keluarkan? Pandai. Bank akan berkurang. Apa je pada duit tunai yang dalam kedai ni? Bertambahlah. Dari mana duit ni mari? Daripada duit dari bank yang kita keluarkan. Jadi, bank berkurang 2,000. Tunai dalam kedai akan bertambah 2,000. Itu yang berlaku bila ada. Awak tengoklah. Ayat itu mengeluarkan tunai dari bank. Mengeluarkan tunai di bank. Maksudnya keluarkan duit dari bank. So, bank berkurang. Untuk kegunaan kedai, tunai akan bertambah. Okey, next. Okey. Membawa masuk tunai 6,000 sebagai modal tambahan. Tengok. Membawa masuk tunai 6,000. Apa jadi pada tunai? Pandai. Tunai bertambah 6,000 sebagai modal tambahan. So, modal pun bertambah sebanyak 6,000. Okey. Yang ke-13, menerima komisen. Menerima komisen. Menerima komisen adalah hasil. Hasil akan menambahkan untung. Okey, hasil akan menambahkan untung. Sebanyak menerima komisen 160 dengan tunai. Menerima komisen dengan tunai. Apa jadi pada tunai kalau kita terima komisen secara tunai? Pandai. Tunai bertambah sebanyak 160. Untung pun bertambah sebanyak 160. Sebab apa? Menerima komisen. Menerima komisen. Ia adalah hasil. Okey, next. Last. Sebuah perabot berharga 4,900 dibeli daripada kedai perabotan dengan bayaran pendahuluan 1,000 secara tunai. Dan bakinya 3,900 akan dibayar kemudian. Maksud dia, yang pertama, bila kita beli perabot, apa jadi pada perabot? Perabot akan bertambah. Perabot kita asal dia ada seset saja. Kita beli pula hak baru. Apa jadi perabot? So, perabot bertambah 4,900. Okey, dan kita bayar pendahuluan 1,000 je duit tunai. Jadi, tunai kita berkurang sebanyak 1,000 sahaja. Berapa dok 4,900 cikgu? Tengok ayat dia molek. Dengan bayaran pendahuluan 1,000 secara tunai. Jadi, tunai kita hanya gerak berapa? 1,000 saja berkurang. Okey? So, bakinya akan dibayar kemudian. Maksudnya, belum bayar, ada lagi baki sebanyak 3,900. Okey, 3,900 yang belum bayar. Maknanya, ada lagi kita berhutang dengan akaun belum bayar. So, akaun belum bayar kita bertambah lah. Sebab apa bertambah? Sebab kita hutang dengan dia. Takkanlah kau hutang kau kurang kan? Maknanya makin kita tak bayar, maksudnya makin bertambahlah liability sebanyak 3,900. So, itu sahaja untuk penerangan hari ini. Contoh-contoh ataupun apa yang berlaku pada urus niaga yang biasa berlaku dalam perniagaan. Okey. So, selamat mendengar dan teruskan pembelajaran ini. Dan kalau tak faham, sila tanya. Okey, sila tanya. Okey, bukan senyap sahaja. Okey, bye. Assalamualaikum.